Halo pelajar. Okey, masih kenal cikgu ataupun masih lupa nama cikgu? Okey, sebelum itu cikgu nak memperkenalkan diri cikgu. Nama cikgu adalah Cikgu Yahya. Okey, masih kenal lagi? Okey, untuk hari ini kita akan mempelajari mengenai pengenalan kepada ekonomi. Okey, subjek yang anda pelajari pada hari ini adalah berkaitan dengan ekonomi. Apa itu ekonomi? Apa itu ilmu ekonomi? Semua tersebut anda akan pelajari sepanjang 2 tahun di SMK Matu. Okey. Cikgu tak nak buang masa. Kita terus kepada pembelajaran kita pada pagi ini. Okey, apa yang akan kita pelajari pada pagi ini? Yang pertama adalah tarif ilmu ekonomi ataupun maksud ilmu ekonomi. Yang kedua, kekurangan, pilihan dan kos lepas. Ada 3 konsep di sana, konsep kekurangan, konsep pilihan dan konsep kos lepas. Yang ketiga, faktor pengeluaran atau sumber ekonomi. Okey, dua-dua ini sama saja. Faktor pengeluaran bermaksud juga sumber ekonomi. Okey, kita lihat kepada tarif ilmu ekonomi. Okey, cikgu baca terus . Satu bidang sains sosial yang mengkaji cara manusia mengurus sumber ekonomi yang terhad untuk memenuhi kehendak manusia yang tidak terhad. Okey, bermaksud di sini bagaimana cara manusia mengurus semua sumber-sumber yang ada, sumber-sumber ekonomi yang ada di muka bumi ini bagi memenuhi kehendak kita ni, manusia yang tidak terhad, yang tak pernah puas, betul? Okey, sebelum itu, siapa yang terlibat dalam ekonomi? Ada tiga yang terlibat dalam ekonomi. Yang pertama, isi rumah. Isi rumah ini adalah kita, pengguna. Yang kedua adalah firma. Firma adalah boleh dikatakan kilang. Okey, kilang-kilang yang mengeluarkan barangan, kilang-kilang yang mengeluarkan perkhidmatan. Okey, dan yang ketiga adalah kerajaan. Kerajaan yang mentadbir sesebuah negara. Tiga elemen ini sangat penting dalam ekonomi, saling berhubung kait. Okey, kita terus kepada konsep kekurangan dan pilihan dan kos lepas. Okey, konsep yang pertama kita lihat dulu . Yang pertama, kekurangan. Apa maksud kekurangan ni dalam ekonomi ni? Okey, sumber ekonomi yang sedia ada tidak cukup untuk mengeluarkan barang dan perkhidmatan untuk memuaskan kehendak yang terhad. Bermaksud sumber-sumber yang ada sekarang ni memang tak pernah memuaskan kehendak kita, menyebabkan kita rasa kekurangan pada diri kita yang kita miliki. Okey, seterusnya, pilihan. Cara unit ekonomi membuat keputusan terhadap 2 atau lebih pilihan. Maksudnya pilihan ini bermaksud kita memilih antara 2 ataupun lebih, 3, 4, 5, 6 kita pilih. Itu maksud pilihan. Dan seterusnya adalah kos lepas. Apakah maksud kos lepas ni? Okey, kos lepas bermaksud barang dan perkhidmatan kedua terbaik
yang terpaksa dilepaskan bagi mendapatkan barang dan perkhidmatan terbaik. Bermaksud barang yang kedua terbaik bagi kita, kita terpaksa lepaskan supaya barang yang terbaik untuk kita dapat dimiliki. Okey, boleh faham dekat situ? Okey, ini lepas ni cikgu akan terangkan satu persatu berkaitan dengan konsep kekurangan dan pilihan kos lepas. Okey, kita lihat dulu contoh kekurangan pilihan dan kos lepas terhadap 3 elemen dalam ekonomi ini. Orang yang terlibat dalam ekonomi berkaitan individu, firma dan kerajaan. Okey, kita lihat kepada individu dulu. Okey, yang pertama, individu. Okey, kebiasaannya kekurangan ini berlaku disebabkan menghadapi masalah kekurangan pendapatan. Bila gaji tidak cukup, bila upah tidak cukup, kita akan rasa kekurangan. Okey, boleh faham kat situ? Okey, seterusnya apabila berlakunya kekurangan, kalau kita nak, andaikan kita nak beli nak pergi kedai, nak beli 2 buah barang yang berlainan, tetapi pada harga yang sama. Kita ada duit RM50. Harga kasut RM50, harga beg RM50. Tetapi dalam poket kita ni hanya RM50 sahaja. Bermaksud kita terpaksa buat pilihan. Okey, boleh faham kat situ? Dan seterusnya, kita lihat kepada kos lepas. Selepas pilihan berlakunya kos lepas. Kos lepas ini bermaksud kita terpaksa lepaskan barang yang kedua terbaik untuk mendapatkan barang yang terbaik. Bermaksud di sini bila berlaku kos lepas, barang yang contohnya kamu memilih kasut. Sebab kasut kamu dah koyak, beg masih okey lagi. Maksud kamu terpaksa pilih kasut dan melepaskan beg tersebut. Maksudnya kos lepas itu berlaku terhadap beg. Okey, seterusnya kita lihat kepada situasi firma. Firma ni adalah kilang. Okey, bila berlakunya masalah kekurangan sumber ekonomi seperti modal, buruh, akan berlakunya rasa kekurangan. Bila modal tak ada, bila buruh tak cukup, berlakunya kekurangan. Modal ini bermaksud mesin yang kita ada. Buruh adalah pekerja. Pilihan. Terpaksa memilih pengeluaran produk yang dapat memaksimumkan keuntungan. Mana satu yang lebih untung? Kamu nak guna pekerja kah? Kamu nak gunakan mesin? Yang mana berlakunya yang mana dapat menguntungkan firma tersebut, benda tersebut akan dipilih oleh firma. Contohnya saya menggunakan jentera lebih jimat lagi berbanding saya menggunakan tenaga buruh. Bermaksud saya pilih berlakunya pilihan. Seterusnya, kos lepas. Kos lepas berlaku apabila buruh tidak digunakan. Maksudnya buruh terpaksa dilepaskan untuk mendapatkan modal, iaitu mesin yang kita boleh menjimatkan, yang boleh menguntungkan dengan kadar yang maksimum. Bagaimana dengan kerajaan? Kerajaan
Okey. Kekurangan masalah hasil negara. Okey, kita tahu kerajaan mendapatkan hasil melalui cukai barang yang kamu beli biasa, cukai daripada relot kamu, cukai apabila hasil negara bila berlakunya kekurangan hasil negara, berlakunya kekurangan. Okey. Dan seterusnya pilihan. Bila kerajaan nak buat projek, nak biarkan 2 projek, contohnya rumah PPRT dengan jalan kampung, yang mana lebih baik untuk rakyat? Biasanya adalah jalan kampung. Biasanya rumah PPRT kepada individu. Maksud kerajaan akan memilih membuat projek jalan berbanding dengan projek rumah PPRT. Di situ berlakunya pilihan. Selepas itu juga akan berlakunya kos lepas. Kos lepas berlaku terhadap rumah PPRT, di mana rumah PPRT terpaksa dilepaskan untuk mendapatkan untuk membangunkan jalan raya disebabkan kekurangan hasil negara. Okey, boleh faham kat situ? Okey, ini berkaitan dengan kekurangan, pilihan dan kos lepas. Okey. Seterusnya kita lihat kepada faktor pengeluaran dan sumber ekonomi. Okey. Faktor pengeluaran dan sumber ekonomi ada 4 elemen. Bila soalan mengatakan apakah faktor pengeluaran ataupun apakah sumber ekonomi yang ada di Malaysia. Okey, kamu boleh jawab ada 4. Yang pertama buruh, yang kedua modal, yang ketiga tanah, dan yang keempat usahawan. Okey, kita lihat kepada satu persatu dulu. Faktor pengeluaran. Okey. Kita lihat buruh. Okey. Buruh adalah tenaga manusia yang proaktif, yang melibatkan tenaga fizikal dan mental. Okey, ada 2 jenis tenaga buruh, iaitu tenaga buruh yang mahir, tenaga buruh yang tidak mahir. Contohnya accountant, operator kilang, doktor, apa lagi? Askar, apa lagi? Penjaga kedai. Semua itu adalah buruh. Okey, seterusnya modal. Apa yang dikatakan modal? Biasa dalam pemikiran kita modal adalah duit. Tetapi dalam konsep ekonomi, modal adalah suatu alat ciptaan manusia dalam proses pengeluaran. Contohnya mesin membuat keropok. Mesin tersebut adalah modal. Selain pada mesin, bangunan, kilang, jentera, benda tersebut adalah modal. Okey, seterusnya tanah. Okey. Anugerah semula jadi dan penawaran yang terhad. Bukan penawaran lah. Penawan. Itu salah. Itu salah type tadi. Okey. Penawaran yang terhad. Contohnya hasil hutan, biji timah, dan apa-apa yang ada di permukaan bumi dan perut bumi. Itu adalah tanah. Dan seterusnya usahawan. Biasa kamu dengarkan usahawan. Okey, usahawan adalah individu yang menggabungkan penyelarasan mengenai faktor
pengeluaran. Dia handle semua tanah ini, buruh dan modal. Dia handle semua. Dia urus semua berkaitan dengan tanah, buruh dan modal. Dalam keadaan usahawan ini adalah seorang yang sanggup menanggung risiko. Okey. Dah faham dah? Okey. Setakat ini saja untuk pagi ini. Okey, kita jumpa lagi di hari lain.